Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam cikgu. Selamat pagi cikgu. Okay, hari ni sihat ya semua? Dah makan ke? Belum lagi cikgu, belum lagi. Okay, tak apa, nanti kita makan lepas belajar ya. Okay, sebelum tu saya nak ambil kehadiran. Siapa yang tak hadir hari ni, siapa yang hadir hari ni. Okay, yang pertama, Muhammad Nur Firdaus ada ke? Ada cikgu, ada. Saya ada. Nurwirdani? Ada cikgu. Fatahan Akif ada? Okay, semua ada hari ni. Okay, sebelum tu saya nak buka slide untuk tajuk hari ni. Okay, hari ni kita belajar tentang gunakan kemahiran asas perundingan. Ada siapa-siapa tahu ke tentang gunakan kemahiran asas perundingan ni? Boleh terang dekat saya? Tahu. Saya tak tahu cikgu. Cikgu kena Okey, kejap ya. Saya buka slide jap. Dah nampak semua? nampak cikgu nampak. Nampak cikgu nampak dengan jelas. Okay, tajuk hari ni gunakan kemahiran asas perundingan. Okay, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita dapat jelaskan ciri-ciri perunding yang baik dan yang kedua dapat terangkan gaya perundingan. Okay, ini ciri-ciri perunding yang baik. Okay, boleh baca seorang kepentingan gaya perundingan? Cikgu nak baca. Boleh. Perundingan ialah satu kemahiran yang penting dalam kehidupan. Perbezaan dalam kepentingan, pandangan dan pendapat memungkinkan konflik berlaku. Kemahiran perundingan ialah alat untuk mencapai keputusan dan pada masa yang sama menyelesaikan isu-isu yang berlarutan. Okay, Wirdani faham ke apa yang awak baca tu? Faham cikgu? Yang lain semua faham? Faham cikgu, faham. Okay, kita ke slide yang seterusnya. Ciri-ciri perunding yang baik ni, yang pertama, pendengar yang baik. Yang kedua, komunikator yang baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang sesuai. Yang keempat, boleh membuat keputusan. Yang kelima, yakin dengan diri sendiri. Dan yang akhir sekali, memahami dan menghargai akan nilai hubungan. Okay, macam mana? Yang pertama tu macam mana nak jadi pendengar yang baik? Boleh bagi tahu saya macam mana nak jadi pendengar yang baik? Daus, boleh terangkan dekat saya? Yang jadi pendengar yang baik tu kalau yang saya tahu cikgu, dan kita dengar dengan dia, kita boleh dapat dengan dia, kita macam yang apa, sokong dengan dia, kita dengar dengan dia yang jelas, tak perlu memberi kata-kata kesat kat dia lah. Macam tu lah saya faham sedikit cikgu. Okay, betul Daus, betul. Okay, yang kedua pula, komunikator yang baik. Komunikator yang baik tu macam mana ya? Wirdani boleh terangkan dekat saya komunikator yang baik? Komunikator ni bukan cara kita berkomunikasi cikgu. Ya, betul. Macam mana nak komunikasi dengan baik? Dengan cakap dengan cara kasar? Sentiasa bagi perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Lepas tu gunakan kata-kata yang lembut lah bagi orang tu selesa dengan untuk dengar apa yang kita nak sampaikan.
Okey, yang ketiga pula memiliki pengetahuan yang sesuai. Macam mana kita nak memiliki pengetahuan yang sesuai? Fatahan Akif ada ke? Ke dia tidur? Okey, boleh jelaskan dekat saya memiliki pengetahuan yang sesuai tu macam mana? Mana boleh awak jawab dekat saya, tak tahu. Okey, tak apa. Memiliki pengetahuan yang sesuai ni, kita kena berpengetahuan yang betul lah. Kita nak bagi tahu dengan orang lain, kita kena berpengetahuan yang betul. Yang sesuai dengan benda yang dia nak sampaikan. Boleh faham dekat situ? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Okey, yang keempat pula boleh membuat keputusan. Nak jadi perundingan yang ciri-ciri perundingan yang baik ni, kita kena betul-betul lah untuk membuat keputusan tu. Bukan macam buat keputusan yang tidak tepat. Boleh tak bagi tahu dekat saya buat keputusan yang tepat tu macam mana? Kita kena yakin dengan keputusan kita. Kita kena fikir panjang dengan keputusan kita supaya keputusan tersebut boleh buat dengan tepat. Okay, betul Daus. Bagus Daus ni. Saya rasa dalam kelas ni Daus je seorang ni. Cikgu kenapa cikgu cakap macam tu? Macam mana? Okay, tak apa. Yang kelima, yakin dengan diri sendiri. Okay, saya tanya Widani lah. Macam mana yakin dengan diri sendiri pula? Bagi saya, apa yang kita akan sampaikan dekat kita punya pendengar tu, kita kena yakin dengan isi yang kita nak sampaikan tu. Okay, boleh terima. Okay, yakin dengan diri sendiri tu macam Widani cakap tadi, kita kena yakin dengan diri sendiri. Membuat keputusan pun kita kena yakin dengan diri sendiri supaya keputusan kita tu tepat. Kita yakin nak bagi tahu, kita nak buat keputusan, kita nak berunding, kita yakin. Kita kena yakin dengan diri sendiri. Okey, yang keenam, memahami dan menghargai akan nilai hubungan. Okey, Fatahan Akif, saya nak tanya, memahami dan menghargai akan nilai hubungan tu maksud dia macam mana ya? Okey, memahami dan menghargai akan nilai hubungan ni. Memahami dengan keputusan pun boleh, menghargai akan nilai hubungan. Kalau boleh dalam perundingan ni kita tak nak ada pergaduhan, kita hargai je apa yang keputusan yang dia buat. Kita kena nilai, kita kena apa contohlah ada ramai yang buat keputusan. Okay, kita kena cari, kita kena tengok keputusan yang tepat. Kita menghargai nilai hubungan ni. Jangan ada pergaduhan. Walaupun keputusan dia tak tepat sekali pun, kita jangan pandang rendah ke. Kita cuba cari keputusan yang tepat. Faham? Boleh faham dekat situ? Boleh cikgu? Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, kita masuk kepada gaya perundingan. Maaf ya, saya typo. Perundingan bukan perindingan. Okey, boleh seorang baca masuk gaya perundingan? Nak baca cikgu? Okey, boleh. Gaya perundingan. Gaya perundingan yang digunakan bergantung kecenderungan individu serta matlamat yang ingin dicapai. Okey, boleh faham ke dekat situ apa maksud dia Daus dengan Fatahan Akif? Boleh terangkan dekat saya apa yang awak faham? Tahu cikgu, saya nampak dia tidur. Okey, Firdaus, terangkan dekat saya. Gaya penggunaan yang digunakan untuk bergantung ni, cikgu dia macam matlamat yang perlu kita capai. Satu matlamat hidup kita untuk perlu dicapai. Betul tak cikgu? Betul. Boleh lah, boleh. Apa saya nak cakap? Okey, tepat lah apa yang awak cakap tu. Fatahan Akif, boleh terangkan dekat saya?
Maksud dia, ni nampak sangat awak tak fokus kan dalam kelas. Dia memang tak fokus cikgu. Awak buat apa ya? Awak tidur ke awak main game? Awak baca balik maksud gaya perundingan tu Fatah Nakif. Okey, apa yang awak faham? Yang awak baca tu. Okey, betul. Okey, kita ke slide seterusnya. Ni gaya perundingan yang ada dalam semasa berunding lah. Okey, yang pertama, mudah bertolak ansur. Mudah bertolak ansur. Okey, saya typo, E tak ada, tertinggal. Siapa cikgu? Okey, mudah bertolak ansur tu macam mana? Maksud bertolak ansur tu macam mana? Mengenai pendapat. Boleh terima? Firdaus, mudah bertolak ansur tu macam mana? Seperti kita mengalah dengan susah tu untuk kita untuk untuk kebaikan kita. Betul? Fatah Nakif ada nak bercakap ke? Okey. Yang kedua mengelak. Mengelak tu macam mana pula? Mengelak. Tak tahu cikgu. Firdaus tahu ke? Tak tahu cikgu penilai tu apa. Mengelak tu macam tak ada, macam tak lari pada ni lah. Apa-apa masalah dekat masa perundingan, masa buat keputusan, tak ada nak mengelak. Nak buat, maksud saya macam dia buat masalah macam mengelak lah, lari daripada masalah macam tu. Okey. Okey, yang ketiga bekerjasama. Bekerjasama, Fatah Nakif. Macam mana kita nak bekerjasama dalam satu kumpulan semasa berundingan? Macam mana kita nak bekerjasama? Kita kena bergaduh ke? Okey, bekerjasama kita kena tolong menolong lah dalam kumpulan. Betul Fatah Nakif. Kita kena tolong menolong, sama-sama buat kerja. Jangan dalam satu kumpulan 5 orang tak buat kerja, seorang je yang buat kerja, tak boleh lah macam tu. Tak siap lah kerja. Okey, slide yang seterusnya, yang keempat, kita dapat bersaing. Bersaing tu macam mana pula ya Firdaus? Dia bersaing tu macam bersaing secara sihat. Macam kita tak ada rasa dengki-dengki dengan orang. Maksudnya bersaing dengan baik lah. Bersaing dengan baik. Okey, betul. Bersaing tu kita kena berkawan lah, berkawan dengan baik dalam kumpulan. Walaupun kita tak kenal dia asal dari mana pun sekalipun, kita kena bersaing, kita kena berkawan dengan baik walaupun dia beza agama, walaupun dia beza bangsa, kita kena bersaing. Kita tak boleh dia agama lain, kita tak bersaing dengan dia. Kita tak berkawan dengan dia. Okey. Yang kelima ni pun bertolak ansur. Sama je yang pertama. Okey. Okay, kita ke slide seterusnya. Okay. Boleh semua, saya nak bagi kuis. Boleh minta scan semua. Boleh cikgu? Dalam kuis tu ada 3 soalan je saya bagi. Okey cikgu. Boleh masuk ke kuis saya? Nak masuk ke cikgu? Boleh cikgu, boleh.
Seorang lagi mana? Daus dah masuk ke? Saya dah masuk cikgu, sekejap. Daus mana dia? Kenapa tak ada nama dia dekat situ? Saya dah masuk cikgu, saya tak ada. Ni kenapa kosong? Ni pantalan seorang je yang ada. Kita nampak dah pantalan nombor 1 dekat situ. Nampaknya dekat situ pantalan yang nombor 1. Yang lain? Itu sebab lain slow je cikgu. Line kita orang solo cikgu, tak dapat nak masuk tadi. Sorry cikgu. Tak apalah, nanti kita buat kuis lain je. Okey. Okay, sebelum tu saya nak edarkan kertas penerangan. Saya nak, okay, korang boleh scan QR dekat saya punya slide nanti. Untuk saya bagi masa dalam 5 minit untuk membaca. Boleh ya semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Okay, jap. Saya sharing balik. Okay, boleh scan QR untuk kertas penerangan. Dah scan dah cikgu. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Ada ke kertas penerangan kat dalam? Ada. Ada. Pak Tan Akif? Okey, awak boleh baca dulu. Nanti saya nak tanya beberapa soalan mengenai perundingan. Boleh ya? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu, boleh.
Okey, semua dah selesai ke membaca? Dah cikgu, dah cikgu. Saya nak tanya beberapa soalan mengenai perundingan. Daus boleh ke? Saya nak tanya awak. Boleh cikgu, boleh. Okey, soalan pertama, apakah tujuan perundingan di tempat kerja? Kejap ya cikgu. Apa soalan cikgu tadi? Apakah kepentingan perundingan di tempat kerja? Ya, betul. Perundingan tu tempat kerja seperti the proses tawar menawar atau lebih mencari titik persamaan, mencari persetujuan bagi menyelesaikan peperiksaan cikgu. Okey, betul Firdaus. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan, boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Saya tanya Widani lah, Widani. Apakah jenis-jenis perundingan yang boleh diaplikasikan di tempat kerja? Jenis perundingan ya cikgu? Jenis perundingan yang macam mana boleh senang bagi keputusan ni cikgu. Jadinya kalau dalam perundingan tu tak banyak sangat pergaduhan apa semua. Okey, betul. Okey, seterusnya saya nak bagi kertas tugasan. Kertas tugasan tu ada dekat GC. Nanti saya dah edarkan dekat GC. Nanti korang boleh jawab kertas tugasan dan bagi saya hard copy untuk minggu depan boleh? Boleh cikgu? Boleh cikgu, boleh. Okey, kesimpulan untuk kita belajar hari ni. Apa yang awak dapat? Kami dapat mutolak ansur cikgu. Kami dapat tahu ciri-ciri perunding yang baik cikgu. Fatihan dapat apa belajar hari ni? Okey, kesimpulan untuk kita belajar hari ni, dalam perundingan ni kita kena bekerjasama antara satu sama lain. Kita kena hormati keputusan orang lain dan kita dapat kita tidak buat benda-benda perkara yang tidak elok lah semasa berunding untuk selesaikan secepatnya. Perundingan ni kebiasaannya ni lah kan melalui bagi contoh seorang perundingan. Firdaus boleh bagi contoh? Benda apa cikgu? Ulang balik cikgu. Okay, biasa kita berunding untuk apa biasa? Kalau kita berunding pasal harga, lepas tu macam berunding pasal memberi pendapat, macam bagi pendapat. Okay, betul lah tu apa yang Firdaus cakap. Okay, sekian untuk kita belajar hari ni. Okay, minggu depan kita akan masuk tajuk kesedaran teknologi maklumat. Boleh ya hadiah awal je semua untuk kelas saya minggu depan. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, minggu depan kita buat online juga sebab saya ni busy sikit. Okay, kita buat online je lah. Boleh ya semua? Jangan Boleh ada cikgu, yang... boleh. Okay, sekian dari saya untuk hari ni, untuk kelas hari ni. Kita jumpa untuk minggu depan. Terima kasih ya semua. Terima kasih cikgu Alina. Terima kasih cikgu.